Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan, segala puji bagi Allah. Kita memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala di atas peluang yang Allah berikan kepada kita pada malam ini. Kita dapat meneruskan pembelajaran kita tentang nama dan tema 114 surah di dalam Al-Quranul Karim seperti mana yang kita jadualkan, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh demikian, mari sama-sama kita mengambil seberapa banyak manfaat, seberapa banyak maklumat pada malam ini. Moga-moga dengan pengisian seperti ini dapat memahamkan kita tentang kandungan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, malam ini kita akan memberikan tumpuan kepada dua surah sahaja. Surah yang dimaksudkan adalah surah yang kita maksudkan adalah surah Al-Mumtahanah ataupun boleh dibaca dengan Al-Mumtahinah, surah yang ke-60, juzuk yang ke-28. Kemudian kita akan teruskan dengan surah yang ke-61 iaitu surah As-Saff. Masih lagi berada pada juzuk yang ke-28. Sepatutnya malam ni kita boleh belajar 3 surah. Namun begitu, saya ada beberapa keperluan yang perlu diselesaikan pada malam ini. Jadi mungkin malam ni kita tidak mengambil masa yang lama, bergantung kepada penerangan tentang nama dan tema bagi surah Al-Mumtahanah dan juga surah As-Saff. Kerana tujuan utama kita nak tahu tentang penamaan surah dan juga tema. Baik rujuk, nota yang telah saya letakkan link Google Drive di ruangan chat ataupun di bahagian komen di FB Akademi Tadabbur Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Semoga bermanfaat. Baik, kita teruskan dengan surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60. Baik, apa maksud Al-Mumtahanah? Dia bergantung kepada baris. Kalau kita bunyikan surah itu, huruf ha, kalau kita bunyi mumtaha, kalau kita bunyikan al-mumtaha, dia akan, kalau kita bunyikan dia, ha tu dia berbaris di atas. Kalau kita tengok dekat sini, kalau al-mumtaha, kalau ha tu dia berbaris di atas betul lah, kat sini saya tak nampak baris dia, dekat sini. Kalau huruf ha ni dia berbaris di atas, maka ia akan membawa makna isim maf'ul. Maknanya orang yang diuji. Kalau kita baca Al-Mumtahanah, dia merujuk kepada isim maf'ul. Maksudnya kata nama yang kena buat. Yang kena buat maksudnya maf'ulun bih. Yang kena buat tu maknanya yang telah diuji. Maksudnya yang kena uji. Lepas tu tajuknya adalah wanita yang telah diuji. Sebab tu dibunyikan sebagai Al-Mumtahanah. Kalau dibaca Al-Mumtahihi,
Hina boleh juga. Kalau dia baca al-mumtahina, ia akan merujuk kepada isim fa'il. Maknanya pelaku. Maksudnya kalau kita bunyi al-mumtahi hina, dia bukan wanita yang diuji. Kalau kita bunyikan al-mumtahina, akan membawa makna pelaku yang membuat ujian tu. Maknanya pelaku yang menguji. Bukan yang diuji. Kalau yang kena uji, yang telah diuji, tu dia berada di atas mumtahanah. Tapi kalau al-mumtahina, pelaku, iaitu orang yang menguji. Itu ada perbezaan. Jadi tapi dua-dua tu boleh diguna pakai. Tapi yang masyhurnya adalah al-mumtahanah. Macam kita belajar pada minggu lepas, boleh baca al-mujadalah, boleh baca al-mujadilah. Okey, jadi kita jangan kita kata salah pula kalau orang membacanya secara berbaris kasrah, berbaris bawah al-mumtahinah. Dia dua-dua itu ada boleh disebutkan, boleh dibacakan. Tetapi pada nota ni kita memaparkan al-mumtahanah. Maknanya orang yang telah diuji. Siapa dia? Wanita. Okey. Kejap lagi kita akan tengok apa ulasan Dr. Wabah Az-Zuhaili. Okey, jelas tuan-puan? Daripada tajuk ni pun dia berikan kita gambaran awal kan. Siapa pula wanita yang diuji tu? Kenapa dia perlu diuji? Daripada kita belajar nama akan membuka banyak maklumat, akan membuka kepada persoalan-persoalan. Kalau kita tak belajar nama, mungkin kita belajar ayat berayat boleh juga. Tapi daripada belajar nama tu, kan, dia membuka soalan. Siapa pula wanita yang diuji tu? Kenapa diuji? Lepas tu pula, kenapa wanita yang diuji tu diletakkan sebagai nama surah? Dekat situ dah memberikan kita beberapa pertanyaan dan persoalan. Ya, kalau kita mengaji Quran, belajar Quran memang kena kritis. Memang kena selalu bertanya. Kita akan gali lagi, belajar lagi. Okay. Kita teruskan dengan nama-nama lain bagi surah Al-Mumtahanah. Okey. Surah Al-Mumtahanah ni kalau dia tauqifi, petunjuk dari Nabi SAW, memang namanya Al-Mumtahanah. Okey. Tetapi ada di kalangan para ulama, mereka mencadangkan supaya surah Al-Mumtahanah ni juga boleh dinamakan dengan nama surah Al-Imtihan. Imtihan tu maksudnya ujian. Peperiksaan, dia panggil imtihan lah. Maksudnya, ada para ulama mengatakan surah ni kita namakan dia surah ujian. Dia panggil surah imtihan. Ada sebab dia. Okay. Salah satu ujian periksaan merujuk kepada wanita yang pada nama surah tu. Tetapi ada kisah lain, ujian dari sudut kekerabat, dari sudut hubungan kekeluargaan. Nanti kita akan terangkan. Okey. Antara ulama juga menamakan, nama lain setakat dapatan saya dalam buku yang dikarang oleh kitab yang ditulis oleh Dr. Munirah Muhammad Nasir ni, beliau mengatakan para ulama namakan dia surah Al-Imtihan ataupun dengan surah Al-Mawaddah. Al-Mawaddah ni maknanya surah kasih sayang. Kenapa surah ni kasih sayang namanya? Kerana kita akan jumpa nanti perkataan mawaddah. Tetapi mawaddah dalam surah ini adalah mawaddah yang dilarang oleh Allah jika mawaddah dan kasih sayang itu ia wujud
jika berlainan agama, berlainan pegangan akidah. Nanti kita akan kupas sedikit sebentar lagi tentang mawaddah tu pada tema surah. Namun begitu sekurang-kurangnya kita dapat gambaran awal. Oh, surah Al-Mumtahanah ini, yang kita tahu Al-Mumtahanah mengandungi 13 ayat ini, dia ada berkaitan tentang wanita yang telah diberikan ujian. Lepas tu surah ni ada kaitan dengan ujian, surah ni ada kaitan dengan kasih sayang. Daripada nama surah. Baik, kita tengok di manakah sumber ayat yang ada menyebutkan tentang perkataan Al-Mumtahanah. Okey, kita ambil nama surah Al-Mumtahanah ini sebenarnya ia berada pada ayat yang ke-10. Dalam surah Al-Mumtahanah, kita akan jumpa perkataan Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Daripada perkataan famtahinuhunna. Di sini kita jumpa nama Al-Mumtahanah tu. Sebab tu dah dibaca Al-Mumtahinah. Okey, dua-duanya betul. Di sinilah ada berkaitan dengan nama surah. Jadi kalau kita baca, kan, dia kepada nak cari pada ayat yang ada perkataan Al-Mumtahanah tadi ayat 10, kita dapat dah gambaran awal juga. Kita dapat jawapan. Siapa pula perempuan yang nak diuji tu? Kita jumpa perkataan seorang perempuan-perempuan yang beriman, Al-Mu'minat. Lepas tu perempuan yang diuji tu kenapa? Mereka ni muhajirat. Mereka yang berhijrah. Maknanya, tengok pada terjemah lah. Okay, nota tu saya dah masukkan terjemahan dia. Okey, terjemahan dia, kita ambil pada pasal kita nak bincang nama dulu. Nanti waktu kita belajar tema, kita akan lihat keseluruhan ayat. Maka Allah mengatakan, wahai orang yang beriman. Orang beriman ni maknanya, kalau kita jadi surah Al-Mumtahanah ni tuan-tuan puan ya, ataupun Al-Mumtahinah adalah surah yang turun selepas Nabi berhijrah. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita sebut pada kelas minggu lepas bahawasanya juzuk 28, surah yang membentuk juzuk 28 adalah surah keseluruhannya adalah turun selepas Nabi berhijrah. Okay, selepas Nabi berada di Madinah lah. Jadi ayat ni Allah bagi tahu, wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan yang beriman mereka datang berhijrah kepada kamu. Berhijrah dari mana ke mana? Perempuan-perempuan yang dia berhijrah daripada Mekah, dia keluar daripada Mekah nak masuk ke Madinah, maka Allah perintahkan buat apa? Famtahinuhunna. Maka Allah kata, maka ujilah mereka terlebih dahulu. Maka ujilah mereka terlebih dahulu. Ujilah mereka terlebih dahulu tu, itu yang kita letak tadi nama surah Al-Mumtahanah, wanita-wanita yang diuji. Siapa wanita tu? Wanita-wanita yang berhijrah, tinggalkan bumi Mekah nak masuk ke Madinah. Sebelum wanita-wanita itu dibenarkan
berada di Madinah, maka mereka perlu melalui sesi ujian. Kalau tuan baca dalam kitab tafsir, seperti mana Ibnu Katsir, ujian tu maksudnya ditanya dia, kamu keluar berhijrah ke Madinah ni apa tujuan kamu? Kamu ada kepentingan peribadi ke? Sampai ada pendapat tafsir mengatakan mereka diuji dengan kalimah syahadah lah. Maknanya ada soalan-soalan ujian yang mereka kena jawab lah. Nak menguji mereka ni betul ke nak masuk Madinah ni semata-mata kerana Allah ataupun kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun kerana apa. Maka sebab itulah ayat ni dia panggil surah wanita-wanita yang diuji. Okey. Jelas tuan-tuan dan puan? Faham kan? Maksudnya kita dah jelas tentang apa makna al-mumtahanah, sebab apa mereka ini perlu diberikan ujian. Okay, itu ayat dia. Nanti insya-Allah kita akan lanjutkan lagi tentang penelitian ayat tu. Okey, sekarang kita pergi kepada nama, sebab apa surah tu dinamakan wanita yang diuji. Tadi kita telah terangkan kan, iaitu wanita yang berhijrah, dia beriman, dia berhijrah. Jadi nak buktikan iman dia, mereka perlu diberikan dulu melalui sesi ujian tadi, soal jawab tadi. Okay. Kalau kita rujuk dalam Tafsir Al-Munir, ada penambahan maklumat yang boleh kita ambil. Dalam Tafsir Al-Munir, beliau ni, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau ada memperincikan cara menyebut nama surah tu. Dia kata kalau surah tu kita bariskan dia kasrah, ha tu kita baris dia mumtahi. Mumtahi tu, mumtahinah bermakna berkaitan perempuan yang disebut secara majas. Ini sudut pandang Dr. Wahbah Zuhaili dari sudut kalau ayat tu, sebab ayat tadi kan, sebab ayat tadi kita jumpa perkataan famtahinu hudna. Okey. Jadi kata Dr. Wahbah, kalau surah tu dibariskan berbaris bawah, ha tu mumtahina, maka ia berkaitan wanita yang diuji, tetapi kita tak boleh tahu spesifik dia. Wanita yang diuji tu siapa? Sebab tu dia kata perempuan yang disebut secara majas. Majas ni lawan dia hakiki. Maksudnya tak dapat makna disebut secara umum. Tetapi kata Dr. Wahbah, kalau ia dinamakan mumtahanah, merujuk kepada perempuan yang disebut secara hakiki. Hakiki tu maknanya perempuan yang diuji tu, ia merujuk kepada Ummu Kalthum bin Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha, yang merupakan isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Ini sekadar maklumat tambahan pada menyebut baris al-mumtahanah ataupun al-mumtahinah. Okey. Sekarang sebelum kita pergi kepada tema, saya nak perincikan dulu pada justifikasi perempuan yang diuji tadi ya. Okey, begini cerita dia. Kita gunakan ayat nombor 10 ni untuk kita tahu tentang mengapa mereka perlu diuji. Okey, begini. Waktu kita belajar suratul Fatihi, kita masih ingat tak suratul Fatihi? Surah yang kita belajar yang Nabi SAW tidak dapat masuk ke Mekah pada tahun itu. Masih ingat? Okey, tak apa. Nanti kalau lupa, baca semula nota yang pernah tuan-tuan dapat, tengok balik rakaman untuk surah Al-Fatihi. Okay. Kalau kita masih ingat, dekat suratul Fatihi, Nabi kan telah buat satu perjanjian dengan orang-orang Mekah. Okay.
Cuma kita tak belajarlah apa isi kandungan perjanjian tersebut. Okey. Tetapi surah Al-Mumtahanah ni ada kaitan dengan perjanjian itu juga. Di antara isi kandungan perjanjian yang Nabi meterai antara penduduk Mekah dengan tim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Orang Arab Quraisy, mereka telah buat satu agreement. Mereka kata kalau ada orang-orang mereka daripada Mekah, mereka nak pergi ke Madinah, kau kena pulangkan mereka balik kepada kami. Maknanya, kita panggil istilah apa? Ekstradasi. Macam itulah istilah. Maksudnya, orang Arab musyrikin, mereka telah buat perjanjian. Dia kata, kalau ada orang daripada tempat kami Mekah ni, nak bawa diri pergi dekat Madinah, kan, kalau mereka melarikan diri daripada Mekah nak pergi Madinah, korang kena pulangkan balik orang-orang itu. Sekalipun mereka ini nak masuk kepada agama kami. Tetapi perjanjian itu sebenarnya dia ada kaitan dengan ni. Okey. Maka perjanjian itu sebenarnya dia tidak terpakai kerana kalau perempuan itu dipulangkan semula kepada, contoh kalau perempuan dia nak berhijrah, kan, kalau suami dia kafir, dia nak ikut Nabi, dia nak beriman, so macam mana? Takkan dia kena stay juga dengan suami dia yang kafir? Maka dalam ayat ni, apabila mereka nak keluar berhijrah, maka pastikan mereka keluar hijrah tu memang kerana Allah dan Rasul. Seperti mana ayat kita kata tadi. Okey, lepas tu suami dia macam mana yang tak beriman tu? Kalau dia pergi masuk ke Madinah, maka ayat ini Allah Ta'ala terangkan. Jadi Allah mengatakan, lepas Allah kata uji mereka ni, lepas tu Allah kata, Allahu a'lamu bi'imanihim. Kita terus baca pada terjemahan dia. Okey. Allah mengatakan Allah lebih mengetahui iman mereka. Jadi Allah kata tak apa, uji secara zahir. Setakat mana kamu boleh tahu dia mengaku dia beriman, terimalah dia. Allah kata Allah lebih tahu keimanan mereka. Lepas tu Allah memberitahu, maka jika kamu mengetahui bahawa mereka benar-benar beriman, janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang kafir. Jadi perjanjian itu tidak lagi terpakai setelah turunnya surah ini. Tak terpakai dah. Sebab apa? Allah bagi tahu. Mereka, iaitu perempuan-perempuan yang berhijrah tadi, tidak halal bagi orang kafir itu. Dan orang kafir itu pula tidak halal bagi mereka perempuan yang beriman itu. Maksudnya, dah terputus hubungan suami isteri. Dah tak boleh dah. Kan kita belajar kan, kalau suaminya masuk Islam, maka terputuslah hubungan suami isteri. Ataupun isteri tu, kan, salah seorang kan. Maksudnya kalau perempuan nak berhijrah tadi, mereka ada suami dekat Mekah, jadi mereka nak pergi berhijrah juga. Kan? Maka selepas diuji pada mereka, antara alasan kenapa, lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Tak boleh pulangkan mereka. Tak boleh kembalikan mereka balik kepada suami mereka. Walaupun perjanjian sebelum tu macam tu. Kenapa kata Allah? Kerana hukum dia, perempuan tu bukan lagi jadi isteri suaminya yang tak beriman. Begitu juga suami yang tak beriman tu tak boleh jadi suami kepada perempuan yang berhijrah. Tapi tidaklah Allah meninggalkan maklumat tu secara tanpa ada apa-apa bayaran. Tapi Allah mengatakan serta berilah kepada suami. Suami yang perempuan tadi telah tinggalkan, dia bukan lagi suami, tapi kena beri apa kepada mereka? Kena beri apa yang mereka telah belanjakan. Maksudnya perempuan tadi tu, maknanya lelaki tu dia perlu dapat sagu hati lah, kan? Apa saja yang dia telah belanja selama perempuan tu jadi isteri dia, maka kena bayar.
dengan beberapa pembayaran lah. Okey. Lepas tu Allah mengatakan bahawasanya tidak menjadi kesalahan jika kamu berkahwin dengan mereka apabila kamu memberikan mereka mas kahwinnya. Okey, maksudnya lepas perempuan tadi tu terputuslah, bukan lagi isteri kepada suami yang kafir tu. Lepas tu suami kafir tu dia dah dapat apa? Dia dah dapat sagu hati. Mungkin pulang semula mas kahwin ke, mungkin pulangkan semula hantaran ke, mungkin tak tahu. Kita tak peritilkan. Okey. Lepas tu selepas perempuan tu dah habis iddah dia dan sebagainya, lepas tu Allah Taala kata apa? Kamu kalau nak kahwin ni perempuan yang telah berhijrah tadi tu, Allah kata tak apa, boleh teruskan perkahwinan. Lepas tu Allah mengatakan, dan janganlah kamu tetap berpegang kepada akad perjanjian, akad perkahwinan yang kamu telah berikan. Orang dulu tuan-tuan perempuan ya, sebelum Islam datang, maksudnya mula-mula sebelum surah-surah yang seperti ini turun, mereka berlainan agama tu macam macam ada kebenaran lah kat situ. Tapi selepas ayat-ayat Quran yang tak bagi, bercampur agama ni, agama-agama yang musyrik ni bercampur dengan orang beriman dan tak beriman, maka Allah kata jangan berpegang dengan akad perkahwinan yang telah kamu berikan. Maksudnya akad perkahwinan tu maksudnya macam ni. Allah nak menegaskan tak boleh pakai lagi. Dia masih isteri orang tu lah. Dia tak boleh pakai lah. Lepas tu Allah kata, dan biarkanlah mereka meminta balik apa yang telah mereka belanjakan. Seperti ayat yang kita baca mula-mula tadi lah. Lepas tu Allah kata, demikianlah hukum Allah. Allah kata macam itulah SOP-nya. Dia kata macam itulah ketetapan Allah. Tak boleh ubah. Tak boleh pulangkan perempuan tu balik semula setelah kamu dapati dia memang benar-benar nak berhijrah kerana Allah dan Rasul. Lepas tu lelaki tu nak minta apa habuan dia, sagu hati dia, beri kata Allah, beri. Lepas tu kalau kamu nak kahwin dengan perempuan tersebut, boleh kata Allah. Macam itulah hukum Allah. Allah menetapkan antara kamu maknanya dengan adil. Ingatlah Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Okay. Berdasarkan ayat 10, kita belajar daripada nama surah ayat 10 ni saja. Dan kita faham, sebab itulah surah tu dinama wanita yang diuji. Rupanya wanita yang diuji ni perempuan-perempuan yang keluar berhijrah, pergi ke Madinah. Tetapi mereka-mereka ni ada juga yang ada suami. So nak buat macam mana? Ayat 10 memberikan solusinya. Okey, jelas tuan-tuan. Okey. Dalam masa yang sama, dalam masa yang sama ingat ya, daripada ayat 10 ni kita mendapati bahawa di dalam agama hubungan cinta, hubungan kasih tidak akan terpakai jika sudah berlainan agama. Maka Allah minta dipisahkan. Okey, tuan-tuan kena faham maklumat tu, kan? Cinta macam mana sekalipun bagai nak erat cintanya, okey, tetapi kalau berlainan agama dah, maka tak boleh lagi masih nak setia, masih nak cinta hanya kerana dia adalah orang yang kita cintai. Dalam agama dia akan terputus jika berlainan akidah. Okey, tuan-tuan kena faham cerita ayat ni supaya nanti senang juga nak memahami tema surah Al-Mumtahanah. Okey, ingat surah Al-Mumtahanah ini suasananya adalah suasana Nabi sudah berada di Madinah. Maknanya Nabi sudah mengetuai kerajaan Madinah. Okay, nampak kan hijrah tadi? Okey, sekarang kita pergi kepada tema. Kita pergi kepada tema surah Al-Mumtahanah. Kita dah tahu pasal nama surah tadi? Jelas? Okey. Sekarang kita pergi kepada tema surah Al-Mumtahanah.
tema surah Al-Mumtahanah ni seperti mana yang dicadangkan oleh Dr. Ali Hassan Arfan, beliau kata tema surah Al-Mumtahanah ini adalah taat setia yang sepenuhnya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Maknanya kan, setia, sebenar-benar setia. You nak loyalty pada siapa-siapa pun. Setia itu sebenarnya patut diberikan secara total kepada Allah, kepada Rasul. Bukan setia itu kepada manusia secara total. Tapi kalau kita dengan Allah, kita kena setia. Jiwa dan raga kita. Buatlah apa saja, kita tetap dengan Allah. Begitu juga dengan Rasul. Okay, ini tema yang disebutkan oleh Dr. Ali Hassan Arfan. Okay, nanti kita akan sebut apakah maksudnya macam mana boleh dapat tema surah Al-Mumtahanah seperti ini. Nanti kita akan tunjukkan. Okey. Dalam kitab lain, dalam buku yang dikarang oleh Syekh Adil Muhammad Khalil, dia kata tema surah Al-Mumtahanah ni adalah temanya menceritakan tentang kepentingan memberi kesetiaan. Dia panggil al-wala'u. Al-wala'u dan kena berlepas diri. Dia panggil al-wala' wal-bara' dalam Islam. Maknanya surah Al-Mumtahanah ni surah yang menceritakan tentang kepada siapa kita perlu taat setia dan kepada siapa yang kita tak boleh dah memberi taat setia sekalipun orang itu asalnya adalah cinta kita, orang yang paling kita cinta, orang yang paling kita kasih. Sebab orang jahiliah dulu, kita tahu kan orang Arab kan, mereka kan boleh perang saudara, betul tak? Demi mempertahankan kabilah, demi mempertahankan hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Orang dulu, orang keluarga dia salah ke, keluarga dia tak salah ke, kalau keluarga dia pertahankan. Orang Arab macam tu dulu-dulu. Tetapi apabila datang Nabi, turunnya surah-surah seperti ini telah menerangkan 13 ayat tu menerangkan bahawasanya taat setia yang kau patut kena bagi bukan kerana keturunan itu, tetapi taat setia yang perlu diberi melihat kepada dia itu akidah dia apa, pegangan dia apa. Dan sudah tentu manusia yang patut taat setia, kita kena loyal, tak boleh tidak taat setia, iaitu hanya beri kepada Allah, beri hanya kepada Rasul. Nah, itulah tema dalam surah Al-Mumtahanah. Untuk mengukuhkan pada memahami tema. Tentang jelas ya istilah al-wala dengan al-bara' ni. Kita dalam Islam, kita tak boleh defend orang. Kita tak boleh pertahankan walaupun ahli keluarga kita kalau dia bersalah. Tak boleh. Kita tak boleh pertahankan pasangan kita kalau dia bersalah. Pada Allah dan Rasul. Tak boleh. Kita tak boleh pertahankan adik-beradik kita. Kerana dia darah daging saya kena pertahankan. Dan surah Al-Mumtahanah, dia tak memberi, dia tidak menyebut seperti itu. Bahkan surah Al-Mumtahanah menyebutkan bahawasanya apa? Inilah seperti tema yang sedang kita bincangkan. Okey. Macam mana tema ni dia boleh dapat lepas seperti ni? Okey, sebenarnya ada cerita sebalik tu. Tapi kalau kita nak tahu sebelum kita masuk pada cerita dia sikit pendek saja, saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan pada pembuka surah Al-Mumtahanah dan pada penutup surah Al-Mumtahanah
kita akan maksudnya kalau kita tak baca tema, contohnya tema surah tadi tak adalah tema tu. Kan? Maksudnya ayat Quran ni adalah, tapi kalau tema tu tak ada, kita baca, kita tak tahu pun tema surah Al-Mumtahanah tu kan. Tapi kita boleh dapat tema tu sebenarnya ada pada pembuka dan penutup surah Al-Mumtahanah. Kalau kita baca dekat pembuka surah Al-Mumtahanah, Allah Ta'ala cerita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Sampailah hujung ayat. Jadi kita baca, tuan nampak tak pada hujung ayat? Okey, sebelum tu saya nak tunjuk kepada tuan-tuan yang tulisan yang saya birukan tu, nampak tak? Ni perkataan apa? Perkataan mawaddah. Perkataan mawaddah. Kerana adanya pengulangan mawaddah, itu yang para ulama seperti mana Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Alusi menamakan surah Al-Mumtahanah ini, nama lain dia adalah surah kasih sayang. Bukanlah surah kasih sayang tu menunjukkan kasih sayang secara umum. Tetapi surah kasih sayang dia bermakna kepada siapa kamu patut kasih, kepada siapa yang kamu tak patut memberikan kasih. Sekalipun dia orang yang kamu cintai sebelum itu. Okay, jadi kita dapat tentang perkataan mawaddah. Okay, sekarang kita pergi kepada ayat tadi. Okay, ini pembuka ya. Kenapa saya nak paparkan pembuka? Kerana nak memberitahu macam mana para ulama yang mengkaji tentang tema-tema di dalam Al-Quran, mereka boleh buat tema seperti itu. Jadi caranya, salah satu cara melihat kepada pembukaan surah. Okay, kalau kita baca dekat pembukaan surah, ayat pertama, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat pertama kan? Ayat, tengok. Ialah ayat pertama. Allah mengatakan apa? Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh kamu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka ni apa? Info-info kerana kamu kasih kepada mereka. Padahal sesungguhnya mereka, iaitu musuhku dan musuh kamu itu, telah ingkar kebenaran yang datang kepada kamu. Mereka ni macam mana boleh jadi musuh Allah dan musuh kamu? Kerana mereka pernah halau Rasul. Halau Rasul tu, halau Rasul keluar daripada Mekah. Dan menghalau kamu juga. Kenapa mereka halau kamu? Kenapa mereka halau Rasul dan halau kamu? Kerana kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Okay. Nampak tak? Maksudnya daripada pembukaan surah, Allah dah sebut mula-mula lagi. Jangan kamu mengambil musuh-musuhku dan musuh kamu. Maknanya Allah bagi tahu bahawa jangan kamu setia kepada musuh dan musuh kamu. Nanti saya akan ulang balik pembuka ni sekejap lagi. Kita nak tengok penutup pula. Kita nak tengok pada penutup ayat penutup surah Al-Mumtahanah. Dia ulang balik isu seperti isu ayat yang pertama ni. Bukanlah ulang tu maksudnya ayat dia sama dia punya maksud tu. Sebab dalam Quran dia tidak akan ada pengulangan yang tidak ada makna yang berbeza. Okey, kita tengok pada penutup dia ya. Okay, waktu kita baca dekat penutup surah Al-Mumtahanah ayat 13 ni, ayat last sekali. Kita jumpa sekali lagi Allah pesan. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, Allah kata, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai oleh Allah. Nampak tak?
Jangan kamu cari orang bantu kamu. Jangan kamu jadikan penolong kamu ni, yang penolong kamu itulah yang merupakan orang yang Allah murka pada dia. Jadi, pada pembuka dengan penutup surah ini, keluarlah tema yang kita paparkan sebentar tadi. Jadi temanya cerita tentang loyalty, kesetiaan kepada siapa yang patut kita beri jiwa dan raga kita. Maka surah Al-Mumtahanah ini meletakkan kesetiaan itu adalah pada keimanan seseorang kepada Allah dan Rasul. Kalau orang itu kawan baik kita, orang kita cinta, anak beranak kita, siapa pun ahli keluarga kita, jika mereka itu tolak Allah, tolak Rasul, menjadi musuh Allah, menjadi musuh Rasul, kita kata apa? Kita putus hubungan. Masa tu dah tak ada lagi istilah bagai air yang dicincang tak akan putus. Pepatah tu dah tak terpakai kalau orang itu dia menentang Allah dan Rasul. Kalau orang tu menentang dengan Allah dan Rasul, kita tak ada lagi apa-apa hubungan. Walaupun darah daging ada. Sampai membawa kepada kalau suatu hari itu terpaksa berperanglah. Contohkan berperang dengan abang sendiri, berperang dengan anak sendiri, berperang dengan ayah sendiri. Orang yang duduk tim Rasul terpaksa berperang dengan ahli keluarga sendiri. Masa tu utamakan Allah, utamakan Rasul. Walaupun kita terpaksa bunuh ahli keluarga kita sendiri. Kerana dia musuh Allah dan Rasul. Itulah surah Al-Mumtahanah. Okay. Tuan-tuan nampak tak perkaitan tema ni dengan watak perempuan yang nak keluar berhijrah. Kenapa tak boleh dipulangkan perempuan tadi kepada suami dia? Kerana mereka tak halal lagi pada pasangan mereka. Ada kaitan dengan tema ataupun keseluruhan dalam surah Al-Mumtahanah tadi. Jadi kenapa dipilih pasal perempuan tu? Pada watak perempuan tadi tu yang berhijrah kerana Allah dan Rasul tadi, diuji iman dia tadi tu menjadi seperti apa? Seperti contoh yang baik untuk menunjukkan tentang tidak ada lagi janji setia, kasih sayang jika sudah berlainan kepercayaannya. Jadi untuk kukuhkan lagi maklumat ni tuan-puan, last sekali, saya minta kita patah balik kepada ayat pertama. Ayat pertama ni kita baca terjemah dia. Saya cerita pendek saja, singkat saja. Ayat dia ni, kalau kita baca, kalau kita baca pada ayat ni, Allah kata, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan maklumat kepada mereka kerana kasih sayang. Sampailah hujung ayat kan. Maksudnya macam ni. Kalau siapa yang ada kitab tafsir, tuan-tuan boleh baca antara sebab turun surah Al-Mumtahanah ni adalah kisah seorang sahabat Nabi. Namanya adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ni, keluarga dia tinggal dekat Mekah. Tak nak ikut dia pergi hijrah. Siapa tak sayangkan ahli keluarga? Betul tak? Walaupun mereka berlainan agama. Kan? Masih ada hubungan darah daging. Tetapi Hatib bin Abi Balta'ah ni kan, suatu hari Rasulullah telah membuat satu usul untuk masuk ke bumi Madinah. Kan? Jadi apabila Nabi telah dia macam perbincangan sulit lah. Nabi nak buat satu
Nabi nak cari satu masa, Nabi nak masuk ke bumi Mekah tu, nak pergi ke Mekah tu, nak masuk ke Mekah tu. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah, dia tahu cerita tu, dia cepat-cepat kirimkan surat. Zaman dulu mana ada SMS, mana ada WhatsApp. Jadi kirimlah surat. Nak bagi tahu dekat orang Mekah bahawasanya Rasulullah nak datang menyerang Mekah ni. Hatib bin Abi Balta'ah, dia utus surat tu sebenarnya bukanlah niat nak supaya orang Arab musyrikin ni serang orang Islam tu. Tetapi Hatib bin Abi Balta'ah, dia hantar surat tu kerana nak menyelamatkan ahli keluarga dia yang dekat Mekah tu. Dah faham kan cerita dia? Tetapi apa yang Hatib bin Abi Balta'ah buat ni salah. Sebab telah membocorkan rancangan sulit Nabi SAW. Mula Nabi tak tahu. Tetapi setelah turunnya ayat Quran Al-Mumtahanah ni bagi tahu. Sebab tu Allah bagi tahu kat sini. Wahai orang beriman. Allah tetap panggil Hatib bin Abi Balta'ah tu orang beriman. Allah kata, wahai orang beriman, janganlah kamu mengambil musuh aku dan musuh kamu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka. Sampaikan apa? Kes Nabi nak masuk Mekah tadi itulah. Jadi ditegur. Akhirnya dibicarakanlah Hatib bin Abi Balta'ah. Maka ada sahabat yang memang seperti Umar Al-Khattab, dia memberi idea dibunuh sahaja Hatib bin Abi Balta'ah tu. Tetapi Hatib bin Abi Balta'ah, dia terangkan kenapa dia bocorkan maklumat tu. Dia ceritalah pasal ahli keluarga dia. Itu yang Quran tegur. Tak boleh. Kalau mereka tak beriman kepada Allah dan Rasul, sudah tidak ada lagi untuk janji taat setia dan sebagainya. Dah tak boleh dah ada kasih sayang tu. Jelas tak tuan-tuan perempuan? Sebab mereka menghalau Allah, menghalau Rasul dan menghalau kamu keluar berperang dengan Allah. Maknanya mereka memerangi Islam. Akhirnya Hatib bin Abi Balta'ah dimaafkan. Dan Hatib bin Abi Balta'ah, dia ada satu, kita panggil apa? Dia ada satu immunity. Immunity Hatib bin Abi Balta'ah ni, kan, tak diambil tindakan kerana imuniti dia apa tau? Dia adalah seorang sahabat yang pernah mengikuti peperangan Badar. Itulah imuniti kuat dia. Sebab tu perang Badar ni kelebihan dia besar. Inilah surah Al-Mumtahanah yang dia memberikan panduan kepada orang Islam macam mana nak deal dengan orang-orang dengan musuh-musuh Islam. Habislah ulasan sedikit tentang surah Al-Mumtahanah. Daripada belajar nama, lepas belajar tema, dapatlah seolah-olah memahami 13 ayat surah Al-Mumtahanah. Tapi nak kukuhkan lagi, kena belajar satu ayat kepada satu ayat. Tapi cukup daripada belajar nama dan juga temanya. Baik, kita teruskan kepada surah Saf. Surah Saf. Okey, surah Saf, kita tak perlu nak cerita tentang makna dia lah. Saf tu maksud apa? Saf tu maksudnya barisan. Bunyinya, pronunciation dia soft. Jangan buat saf, buat saf, buat saf. Buat soft. Okey, tak apalah. Saf tu kita faham lah. Okey, buat soft. Soft tu maksudnya adalah barisan. Daripada kita belajar nama, kita akan tertanya-tanya. Kenapa pula lah barisan ni? Ada apa dengan barisan ni? Kenapa sampai jadi nama surah? Okey.
cara dia, kita kena carilah maklumat tu. Sebab tu kita buat belajar pada nama dan tema surah. Okay, mudah je. Surah dia sangat mudah. Sangat meringankan pengisian kita pada malam ni. Alhamdulillah. Okey. Sebelum kita pergi, kita tengok dulu, kita tengok mana ayat dalam surah tersebut ada menyebut tentang saf. Okey. Nak jumpa tentang sumber di manakah ayat yang menyebut tentang nama surah tadi ada. Ia berada pada ayat nombor 4. Dalam surah Saf, kita akan jumpa perkataan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Daripada ayat ni kita akan dapat mengetahui, oh rupanya kat sini perkataan saf tu. Tapi saf apa? Kita baca keseluruhan ayat di nombor 4. Jadi Allah mengatakan, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam saf. Saf tu maksudnya barisan yang satu. Barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kukuh. Maknanya mereka bersatu teguh, bercerai roboh. Itulah saf. Sebab kalau nak berperang, kena ada kesatuan yang kuat. Kita tak naklah seperti orang Melayu sekarang ni. Tahu tak? Kejap lompat sini, kejap lompat sana, kejap sokong orang ni, sekejap orang sokong orang ni kan. Sampai jadi cacah merbah dah kan politik-politik di negara kita ni. Sepatutnya kalau nak kuat, kalau nak hebat orang Islam ni, bergabunglah, berada pada satu panci. Tetapi orang Islam ni lah banyak pecahan-pecahan dia. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang satu lagi. Saya tak sebutlah nama spesifik dia. Kan? Okey. Jadi dekat sini Allah bagi tahu. Allah suka sangat. Kalau kamu berperang, kamu ada kesatuan. Kan? Umpama kamu bersatu hati ni, kan? Kata orang bersatu teguh, bercerai roboh ni, umpama kamu seperti satu bangunan yang tegak, yang kukuh. Oh, rupa-rupanya saf dekat sini, rupanya saf apa? Saf ketika mana berperang. Tetapi, ada lagi jawapan dia. Kita akan belajar tema pula. Okey. Kita lihat lagi pada nama surah. Okey. Surah Saf ni bukan sekadar namanya Saf. Saf tu memang nama yang bentuk tauqifi lah. Ada para ulama mencadangkan bahawa surah ini juga boleh diletakkan dengan nama surah Al-Hawariyuna. Al-Hawariyin. Kalau ini panggil Al-Hawariyin lah. Sebab ayat tu sebut Al-Hawariyin. Apa makna Al-Hawariyin? Al-Hawariyin adalah penyokong, pendukung setia. Itu dia panggil Al-Hawariyin. Okay. Macam mana pula surah ni dapat nama Al-Hawariyin? Kerana di dalam surah Saf memang ada kalimah Al-Hawariyin. Ulama yang buat ijtihad, surah ni juga boleh letak nama Al-Hawariyin. Mereka bukanlah buat ikut suka mereka, tidak. Mereka pasti ada alasan yang munasabah. Okey. Alasan yang munasabahnya adalah dalam surah Saf ini memang ada menyebut tentang Al-Hawariyin. Al-Hawariyin ini dia merujuk kepada pengikut setia Nabi Allah Isa
alaihi salam. Jadi kena tengok ayat dia kat mana? Ayat dia dekat last sekali. Dalam surah Saf. Surah Saf ni dia ada 14 ayat. Okey, kalau kita baca ayat last sekali dalam surah Saf, kita akan jumpa perkataan lil hawari. Lepas tu al hawari. Jumpa perkataan al-hawariyin. Lepas tu kita jumpa perkataan al-hawariyun. Dia merujuk kepada siapa? Merujuk kepada pengikut setia Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa, dia ada pengikut-pengikut dia yang setia. Bukan pengikut setia tu macam orang sekarang duk cari tu, kumpul follower ramai-ramai tu. Bukan follower yang macam tu. Yang pertahankan orang yang dia suka tu, orang tu betul ke tak betul. Kalau dia betul tak apalah, pertahankan. Tapi kalau dia betul, tetap pertahankan. Kalau nampak orang tu salah, tetap pertahankan. Itu follower yang Allah Ta'ala tidak suka. Tetapi para nabi ni, mereka ada pembela-pembela yang akan sokong nabi-nabi mereka. Maka pembela itu, Nabi Allah Isa, dia ada tim dia. Namanya disebut gelaran Al-Hawariyin. Sebab tu para ulama, mereka mengatakan surah Saf ini juga nama lain dia Al-Surah Al-Hawariyin. Daripada kita belajar pelbagai nama ni, dia membuka kita kepada perbincangan yang lebih luas. Kita akan cari kenapa pula Al-Hawariyin. Selama ni surah Saf. Tapi lepas nak jumpa nama Al-Hawariyin, dia buka kita kepada beberapa jalan. Dan satu lagi tuan-tuan perempuan ya. Okey, antara ulama yang menamakan surah ini adalah surah Al-Hawariyin. Kalau kita nak tulis, ulama tu seperti Ibnu Juzi, Al-Imamu Al-Lusi, Al-Imamu Sakhawi, hatta kan Al-Imamul Biqai pun ada menyebut tentang nama surah ini, termasuk As-Suyuti. Okey. Tuan-tuan, jelas ya? Okey. Satu lagi saya minta tuan-tuan salin boleh. Ada juga para ulama mereka menamakan surah Al-Hawariyun ni dengan nama surah Isa. Dinamakan dengan surah Isa. Ada juga. Tetapi tidaklah sepopular seperti Al-Hawariyun. Tetapi yang lebih tepat adalah Al-Saf lah. Tapi kita sebut sekadar nak dapatkan maklumat. Daripada belajar nama saja, dia akan membongkarkan, bawa kita kepada nak cari kenapa para ulama nama surah Isa ya. Sebab ada cerita Isa ke dalam ni. Kenapa surah nama Al-Hawariyun ya? Siapa Hawariyun tu? Akan membawa kita kepada mencari maklumat. Rupanya pendukung-pendukung Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Okay. Sekarang kita pergi kepada tema surah. Okey, kita pergi kepada tema surah As-Saf. Okay, jadi Alhamdulillah, kita dah selesai tentang belajar tentang nama surah. Okey, sekarang kita nak pergi kepada tema. Lepas kita belajar tema ni, nanti kita ulas sikit, ada sikit berkaitan dengan nama surah itu. Okey, tema surah Saf, kalau ikut Dr. Hassan Ali Affan, dia mengatakan bahawa tema surah Saf ini tentang bersatu hati, bersatu cara fikir. Untuk apa? Untuk digunakan kesatuan hati, kesatuan pemikiran adalah untuk memenuhi janji Allah. Untuk janji apa? Untuk memenuhi apa? Memenuhi janji nak tolong agama Allah. Jadi untuk tolong agama Allah, maka kalau nak menang, kena buat apa?
Hati itu kena bersatu, pemikiran itu juga kena bersatu. Tak boleh ada, tak boleh macam bercerai-berai. Orang ni nak ikut cara dia, orang ni nak ikut cara dia. Tak boleh. Sebab tu Allah memilih, kalau kita tengok nama surah tu dah bagikan kita dah isi peti. Kenapa dipakai soft tu? Kerana soft itulah menunjukkan bahawa kalau kau nak tolong agama Allah, kalau kau nak menangkan agama Allah Ta'ala ini, maka jawapannya ada pada kesatuan tu, ada pada soft tu. Sebab kita jumpa soft tadi. Okey, lepas tu nanti kita akan bawakan tentang, lepas tu apa pula kaitan Al-Hawariyun dalam cerita surah Sof tadi tu? Apa perkaitan kisah pendukung-pendukung Siti Nabi Isa tu? Itu kita akan kaitkan. Okey, kita tengok satu lagi tema. Okey, lebih kurang sama saja. Okey, saya tunjuk dalam buku lain. Seperti dalam buku Awalul Marrah, Syekh Adil kata, tema surah Sof ini adalah menolong agama Allah. Sama je macam yang pertama. Cuma yang kedua ni, dalam kitab kedua dia tak sebut macam mana nak tolong agama Allah. Okay, jadi nak tolong agama Allah, tentulah nak menang. Jadi kalau nak menang tu, rahsianya ada pada nama surah itu, iaitu Sof. Lepas tu kalau kita baca ayat tadi tu, memang kita jumpa Allah kata Allah suka berjihad pada satu sof umpama satu bangunan yang kukuh. Jadi nak kuatkan maklumat tersebut, Allah mendatangkan contoh yang patut diikuti. Maka contoh-contoh yang patut diikuti, siapakah contoh yang terbaik? Yang mereka ini bersatu hati. Jawapannya adalah ada pada penutup surah Sof, iaitu Al-Hawariyun. Dalam surah Sof, Allah ada bawa contoh yang berlawanan. Ada contoh manusia yang dia tak bersatu hati. Ada contoh manusia yang mereka bersatu hati. Maka yang bersatu hati itu adalah Al-Hawariyun. Kita baca dulu yang contoh manusia yang mereka ini bersatu hati dengan Nabi mereka. Nabi dia kata macam tu, okey, kita ikut, kita dengar. Mereka tu siapa? Al-Hawariyun. Sebab Nabi-Nabi ni dia akan jadi leader. Kau nak tolong agama Nabi tu, tapi kau tak nak ikut cara Nabi tu. Kau sepatutnya bersatu hati dengan Nabi tu. Jadi Allah bagi tahu, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Wahai orang yang beriman. Allah bagi tahu ni. Ini sebab tu Allah bawa contoh. Jadikanlah diri kamu pembela agama Allah. Sebab ada istilah Ansarullah yang saya warnakan biru ni adalah untuk menunjukkan bukti macam mana boleh keluar tema ni. Tema yang menolong agama Allah ni, macam mana berdapat tema ni? Kerana kalau kita baca, diulang pada penutup ayat tersebut perkataan Ansarullah, tolong Allah tu. Okey. Allah kata, wahai orang beriman, jadikanlah diri kamu seperti pembela agama Allah. Sebagaimana Isa bin Maryam lil Hawariyin. Seperti mana qala Isa bin Maryam. Seperti mana Nabi Isa
Nabi Isa, anak kepada Maryam, telah berkata kepada pengikut-pengikut setianya yang digelar Al-Hawariyun. Nabi Isa cakap apa? Man ansari ilallah. Siapa di kalangan kamu ni yang nak jadi penolong-penolong kepada Allah? Maka Al-Hawariyun tu jawab, Qala Al-Hawariyun. Maka Al-Hawariyun ni mereka menyahut pertanyaan Nabi Allah Isa tadi. Mereka kata, Nahnu ansarullah. Kamilah yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Okey. Jelas tuan-tuan dan puan-puan? Faham kan? Okey. Jadi kita nak pergi tengok contoh yang Allah Ta'ala kata jangan ikut. Mereka ni tak bersatu hati. Kita tengok satu contoh dalam ayat nombor 5. Allah bagi contoh tentang Bani Israel. Mereka dengan Nabi Musa. Allah bagi tahu. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaum. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Ya qaum, wahai kaumku, lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Hai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Sedangkan kamu semua tahu sesungguhnya aku ni adalah aku adalah utusan Allah kepada kamu. Maknanya mereka tidak sependapat. Mereka tidak sekepala, tidak sefikrah, tidak sefikiran. Mereka tidak bersatu hati mereka kepada Nabi Allah Musa. Jadi Allah bagi contoh kepada orang Islam ketika turun surah Sad ni. Kau orang tengok macam mana gagalnya Bani Israel ini untuk mereka mentadbir, untuk mereka menang. Sebab tu agama Bani Israel telah berpindah kepada agama apa? Sampailah kepada agama Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam masa yang sama, Allah bagi tahu contoh dia. Begitu juga Allah bawa datangkan kisah orang Yahudi dengan bukan. Allah bawa contoh Bani Israel juga. Allah bawa contoh Bani Israel dengan kisah Nabi mereka terakhir. Ayat, tuan-tuan tahu kan siapa Nabi, siapa Rasul Bani Israel terakhir sekali? Siapa tahu? Siapa Rasul Bani Israel yang paling terakhir sekali? Tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan tak ni? Dengar tak suara saya? Dengar tak? Okey, jawapan dia adalah Bani Israel, Rasul mereka yang terakhir Allah hantar adalah Nabi Isa. Tuan-tuan jangan hanya mengingati Nabi Isa ni tak ada hubungan dengan Bani Israel. Tak, sebenarnya Nabi Isa ni sebenarnya adalah Nabi untuk Bani Israel. Inilah ayat dia. Terang-terang Allah Ta'ala sebut. Wa idh qala Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Nabi Isa, anak lelaki Maryam, dia berkata, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu. Nabi Isa cakap, aku ni adalah utusan Allah kepada kamu. Aku ni datang, dia kata apa? Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku datang ni diutuskan oleh Allah untuk membenarkan kitab yang ada sebelum kitab aku, iaitu kitab Taurat. Maknanya Nabi Isa nak bagi tahu bahawa dia juga adalah Nabi Bani Israel yang datang. Dia adalah untuk mengukuhkan lagi, membenarkan kitab Taurat sebelum Nabi Musa, iaitu Nabi apa? Iaitu Nabi Musa. Lepas tu Nabi Isa bagi tahu. Nabi Isa bagi tahu kat Bani Israel,
aku ni juga nak bagi tahu kamu berita gembira. Nanti akan datang seorang rasul yang datang selepas aku. Namanya adalah Ahmad. Nabi Allah Isa bagi tahu. Tetapi kata Allah, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Selepas Nabi Isa bagi tahu dekat diorang, Bani Israel, nanti akan datang seorang lelaki selepas aku namanya Ahmad. Dia tu Rasul. Tetapi kata Allah, setelah Nabi Muhammad tu datang kepada mereka, mereka kata apa? Ini sihir ni. Kita tahu kan? Tapi sebenarnya mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang dijanjikan oleh Nabi Allah Isa. Maknanya Allah bawa satu contoh manusia yang tak boleh berada pada satu barisan. Mereka tak nak dengar Rasul-Rasul mereka. Jadi macam mana mereka nak kuatkan agama mereka? Macam mana mereka nak menolong agama mereka? Kalau dengar Rasul itu pun mereka tak setuju. Allah bawa contoh Nabi Musa dengan Nabi Isa dikaitkan dengan kisah Bani Israel. Kemudian barulah Allah sebut hujung kisah orang-orang Nasrani. Allah menyebut tentang kisah pendukung-pendukung Nabi Allah Isa yang sebenar-benar namanya adalah Al-Hawariyun. Maka itulah penerangan ringkas yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Okey, ada pertanyaan? Ada komentar, ada apa-apa pembetulan pun boleh bagi tahu. Kalau ada benda nak kongsi pun boleh bagi tahu. Okey, sekejap. Ustaz, Ya. apa tu? Kenapa maknanya Bani Israel ni dia ada dua kepercayaan ke? Dia percaya kepada apa tu? Macam mana saya nak tanya? Saya faham. Dia maknanya Kristian dan Yahudi tu maknanya dia ada dua kepercayaan ke? Macam mana boleh terbentuk yang dia orang percaya yang Isa ni nanti Tuhan, Isa ni anak Tuhan. Itu dah agama Nasrani tu. Okey, cerita dia macam ni. Okey, pertama, Bani Israel sebenarnya mereka tidak mengiktiraf Nabi Allah Isa. Oleh bukti dia, mereka inilah yang hendak membunuh Nabi Allah Isa. Maknanya begini, Bani Israel mereka tidak menerima kerasulan Nabi Allah Isa. Okey, kena ingat ya, Kristian ataupun Nasrani dia tak ada lagi masa Nabi Isa tu masih hidup. Kalau kita baca sejarah, kisah Kristian ni timbul setelah Nabi Allah Isa naik ke langit. Masa Nabi Isa hidup, Nabi Isa ada golongan Al-Hawariyun ni, masa tu Kristian belum ada lagi. Kristian itu muncul setelah bertahun-tahun kisah Nabi Allah Isa naik ke langit tu. Ini bermakna orang Bani Israel mereka menolak Nabi Allah Isa. Dan Bani Israel juga mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas. Tetapi mereka mengiktiraf Nabi Musa lah. Dengan Nabi Musa, walaupun mereka iktiraf, mereka pun tak nak juga ikut Nabi Allah Musa. Okey. Kemudian, macam mana Kristian ni muncul? Okey, tuan-tuan boleh baca sejarah agama-agama, mungkin boleh baca buku tulisan Buya Hamka, sejarah umat-umat manusia ke. Okey. Macam mana mereka boleh mengatakan Nabi Isa ni anak Tuhan? Kerana salah satu sebabnya adalah kerana Nabi Allah Isa ni kan kelahirannya itu amatlah menakjubkan. Seperti mana dia dilahirkan tanpa bapa. So siapa bapa dia?
Bapanya adalah, itu yang dikatakan, bapanya adalah Allah. Na'udzubillah. Itu kata-kata yang sangat dusta. Lepas tu, bagaimana mereka boleh mendakwa bahawasanya salah satu Tuhan yang Trinity tu, mereka kata Isa pun Tuhan. Kalau kita baca sejarah, ayat Quran pun sebenarnya, kan Nabi Allah Isa ni, dia ada berapa mukjizat. Kita tahu kan Nabi Allah Isa kan dia ada 4 mukjizat kan. Saya kena tunjuk depan. Saya tunjuklah. Kita saya dah buka dah. Saya dah buka Nabi Isa ni kejap. Ni. Kejap. Oh, saya nampak tak nota saya papa ni? Tak nampak Tak nampak Ustaz. Okey, kejap. Saya tunjukkan. Ni. Antara sebab dia begini. Nabi Allah Isa, dia ada mukjizat seperti apa? Menjadikan burung dari tanah, dia boleh hidup, dia boleh buat burung. Daripada tanah liat dia buat tu, dia tiup jadi burung. Lepas tu dia boleh menyembuhkan orang buta. Yang lahir buta dia boleh sembuhkan. Dia boleh sapu dengan tangannya. Lepas tu dia boleh sembuhkan orang kena penyakit sopak. Dia boleh hidupkan orang yang dah mati. Jadi mukjizat Nabi Isa ini telah disalahfahami oleh orang-orang yang mengagungkan Nabi Allah Isa. Okey, di antara sebab dia. Sebab yang lain, kalau kita baca ayat Quran, nanti sebenarnya tajuk tu akan belajar waktu kelas kita belajar hari Isnin, fakta-fakta di sebalik kisah para Nabi. Ada ayat Quran kata, Allah Ta'ala telah tiupkan roh Nabi Allah Isa ni daripada roh Allah. Mereka salah faham ayat tu. Ayat dia macam ni. Kalau kita baca literal, terjemah, memang kita nampak. Oh, roh Nabi Allah Isa tu adalah roh Allah ke? Dia ada ayat dia macam ni. Saya tunjukkan ayat dia. Okay. Surah. Nabi Allah Isa kan. Sekejap Ayat dia dekat dalam surah. Dekat surah Maryam. Dekat ayat dia. Ni. Kita tengok dekat surah Anbiya. Kita tengok nampak kan? Surah Anbiya ayat nombor 91. Kalau kita baca ayat ni secara literal, memang kita nampak macam Nabi Isa ni roh dia roh lain. Kita baca kat sini nampak tak ayat ni? Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina. Dekat perkataan ni dia ada perkataan ni. Dia ada kataan mirruhina. Kita baca ayat ni Allah kata, kami tiupkan padanya, pada Maryam tu, daripada roh kami. Kalau kita tak buat ayat ni, kalau kita tak ada ayat dalam kurungan ni, memang kita akan jumpa daripada roh kami. Kami tu adalah Allah. Kalau kita baca ayat ni terjemah, memang boleh salah faham. Allah kata, kami tiupkan pada Maryam itu daripada roh kami. Sebab perkataan min maknanya daripada roh kami. Roh kami itu siapa? Roh Allah. Kalau kita faham, orang salah faham dia akan kata macam tu. Oh, Nabi Isa ni, dia gunakan sebahagian daripada roh Allah ni. Daripada maknanya sebahagian. Itu yang menyebabkan orang tersesat mengatakan Nabi Isa ni adalah Tuhan juga. Okey, sedangkan kalau kita belajar bahasa nanti, ni kelas yang kita nak belajar hari Isnin minggu yang ketiga nanti, kita nak kupas pasal Nabi Allah Adam. Okey, perkataan min dekat sini maksudnya daripada. Tetapi daripada ni bukan bermakna daripada maksudnya roh Allah tu sebahagian bagi kat Nabi Isa. Bukan. The mean dekat sini sebenarnya bukan bermakna daripada. Sebenarnya nak menunjukkan bahawa Allah nak menjelaskan roh Nabi Isa ni Allah yang ciptakan. Bukan roh daripada roh Allah. Tapi daripada tu nak menerangkan
istimewanya Nabi Isa ni. Allah yang menciptakan roh dia. Itu di antara kesalahfahaman manusia yang mendakwa Nabi Isa ni adalah Tuhan. Salah satunya sebab ni. Sebab ayat ni. Okey. Jelas tu jawapan dia Puan yang bertanya. Okey, Puan Asia. Tu kan soalannya Puan Asia, ke ada soalan lain? Ya, ya, betul-betul Ustaz. Barakallahu fiik. Sangat jelas Ustaz. Wafikum barakallah. Okey. Bermakna ajaran Kristian dia datang kemudian daripada Bani Israel. Okay. Ada soalan lain? Okey. Kita tengok dekat chat dia tak. Kalau tak ada, okey. Ada yang tanya. Bagaimana contoh di Indonesia dan India yang orang Islam pasangannya bukan Islam? Tak boleh sebenarnya. Kalau musyrik tak boleh. Dia ada sikit perbezaan jika lelaki tu Islam, perempuan tu Kristian, mungkin dia ada perbezaan sikit dekat situ ahli kitab. Tapi kalau memang terang-terang dia menyembah berhala, maknanya tak boleh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jelas ya tuan-tuan ya? So insya-Allah kita akan bertemu minggu hadapan. Kita akan belajar surah Jumaat. Surah Jumaat kalau betul kan? Surah Jumaat. Betul Surah, Ustaz. surah Jumaat. Al-Munafiqun kita belajar banyak sikit surah. So kurang-kurangnya 3 kot. Sebab mudah je. Al-Jumaah, Jumaah dengan surah Al-Munafiqun. Surah Jumaah dengan surah Al-Munafiqun sekurang-kurangnya. Tapi kalau nak ulas pelan-pelan, huraian nama dan tema tu, sebenarnya memang 1 jam ni 2 surah lah sebenarnya paling baik. Kalau 3 tu nanti agak terkejar-kejar. InsyaAllah setakat ni memang dalam perancangan kita akan tamatkan, kita akan teruskan kelas kita belajar tentang nama dan tema surah. Okey, dalam kelas kita ni kita tidak mengikut jumlah orang yang ikuti. Ya, dengan sekarang ni dah nak buka dah rentas negeri, mungkin orang dah boleh keluar ke sana dan kemari. Kami di Akademi Tadabbur tidak ada waktu untuk masa rentas negeri. Maksud dia kelas sentiasa akan berjalan mengikut jadual, melainkan kalau ada beberapa isu-isu yang tertentu baru akan dibatalkan. Kerana semua kelas yang berjalan ini adalah sumbangan infak dari tuan-tuan dan puan-puan, maka amanahnya perlu digunakan dengan sebaik yang mungkin. Jadi kalau kita tak sempat nak dengar hari Jumaat tu, mana-mana kelas akan datang, tuan-tuan boleh tengok pada rakaman kuliah-kuliah yang ada di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan ada cadangan lain, tuan-tuan nak belajar apa, tuan-tuan boleh kongsikan maklumat tu. Okay, di mana-mana ruang lah bagi tahu nak belajar tu. InsyaAllah saya cuba aturkan macam mana modul-modul ni. InsyaAllah. Jadi kalau ada kelemahan, kekurangan daripada saya ataupun juga daripada asatizah yang lain, kami memohon ampunan maaf atas kekurangan. Sama ada pada penyediaan nota, sama ada pada penyampaian dan sebagainya. Tuan-tuan, salah silap mohon diberikan kemaafan. Kita jumpa insyaAllah pada minggu depan. Jadi siapa yang ada ke lapangan, besok dijemput mengikuti tadabbur Suratul Kahfi yang kita akan tamatkan. 2 ayat terakhir dah Suratul Kahfi. Kita akan tamatkan kisah Ashabul Kahfi. Lepas tu kita nak buat satu kesimpulan untuk Suratul Al-Kahfi. Bukan kesimpulan Suratul Kahfi, cerita Ashabul Kahfi tu. Kerana sebab dia jadi nama surah kan. Dia jadi nama surah Ashabul, dia jadi nama Suratul Kahfi, maka kita kena mantapkan cerita penghuni-penghuni gua tersebut insya-Allah pada esok.
pada esok pagi kita akan tamatkan cerita Ashabu Al-Kahfi. Jam 10.30 pagi, siapa yang ada ke lapangan dijemput mengikuti secara langsung. Kalau tak dapat, boleh tengok melalui rakaman. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz.